Di pentas ini tahun lalu, Zhejiang dan Excelsen mencorak perhitungan di separuh akhir. Waktu itu Zhejiang masih menapak untuk mencari diri sebagai elit dunia. Tetapi di Birmingham, England kali ini, berbekalkan kejayaan menyingkirkan nombor 1 dunia Kento Momota di suku akhir, Zhejiang kelihatan sebagai seorang yang dahagakan kegemilangan. Tanya diri sendiri, bilakah kali terakhir anda menyaksikan satu set dalam pertemuan final yang berkesudahan dengan penentuan sudden death? Match point silih berganti, tetapi akhirnya set pertama milik Zhejiang 30-29. Set kedua terus menebarkan 27 pertukaran rally ketika Zhejiang berjuang mendapatkan mata ke-18, menceritakan bagaimana ini bakal menjadi final yang akan menjadi cerita sepanjang zaman. Bergema suara pengulas menyebut Excelsen sudah kepenatan. Tetapi apakah drama kalau tidak ada likunya? Jago Denmark itu mencari satu sudut untuk cetus kebangkitan dengan mengheret aksi ke set penentuan merampas set kedua 20-20. Kebangkitan The Great Dane hanya bersifat sementara. Zhejiang menjadi bayang-bayang yang sukar dikejar. 13-7 menjadi 29 dan teriakan anak muda kelahiran Alostar Kedah ini memulakkan nama sebagai juara seluruh England 2021. Well, what a match, and a star is born. Coaches can't help you very much, and maybe just 20%, and the left 80% you have to train yourself, you have to fight yourself. Both of us play very well today, and until the third set, I think Excelsen is a little bit lost focus, and that's the moment I get advantage. Yeah. From the first set, we already like due until 30-29. It's a very tough game, and when coming to the second set also, we just have to focus. I think we just have to focus every point. We just can't lose focus like one moment. When lost focus, our opponent will like take advantage of it. This is how I told myself, just focus every point. Yeah. I think there's happy, there's sad, there's excited. Everything just come into one moment now. So it's hard to describe the feeling also. And of course, I'm happy about that. Yeah. Bagi Persatuan Badminton Malaysia, cabarannya adalah memastikan Zhejiang menjadi seorang bakat legasi dan bukan sekadar juara semusim. Adakah usaha mendatang dalam program latihan Zhejiang membabitkan layanan bak bintang? Ini perkongsian Presiden BAM bersama Shahrazad Sani. Dia absorb dan dia bounce back dengan cara yang lebih positif. Dia selalu katakan, yes, you all nak marah saya, tapi bagi saya masa, saya bukan Lee Chong Wei dan saya perlukan masa tersebut dan sokongan. Then we know that these are the kind of players that we need to keep in BAM, kerana mereka ada personality dan karakter yang tidak menyusahkan kerja kita untuk membina mereka. Cabaran BM lebih besar untuk memastikan Zhejiang tak sekadar jadi one hit wonder dan menjadi seorang legacy player macam Datuk Wira Lee Chong Wei. Okey, selalu saya katakan bahawa BAM kali ini bukan individual centric. Usaha kita nak melahirkan ramai pemain-pemain bertaraf dunia, ya. Sebab itu apa yang kita mahukan daripada pemain-pemain muda seperti Zhejiang ialah untuk bekerja lebih kuat lagi, konsisten, and I always say stay humble and grounded, kerana perjalanan itu adalah masih lagi jauh. Of course, target untuk Zhejiang sentiasa untuk menyinar di Olimpik Paris 2024. Tapi dengan kejayaan ini, adakah ia meletakkan tekanan kepada BM dan juga Zhejiang untuk cuba memenangi setiap kejohanan yang disertai Malaysia Open, Olimpik, World Championship tahun ini? Saya tidak mahu memberi tekanan yang orang kata apa, yang tinggi kepada Zhejiang. Kita masih lagi stick with 2024, but I know everyone dreams for Olympic medal. Dan saya rasa pemain-pemain saya tahu apa perlu dilakukan. Adakah Zhejiang akan diberikan layanan superstar? Apa sahaja kemahuan dituntut untuk memastikan dia berjaya pada masa akan datang? I think we are KPI based institution. We will provide a benchmarking yang mana akan memberi peluang dan juga insentif kepada mereka-mereka yang berjaya. Bila tengok Zhejiang semalam, bagaimana again we can basically bawa balik kenangan-kenangan lama dulu bila contohnya Chong Wei dengan Lindan
So semalam pun we can feel that the how Malaysian are very delighted, are very happy, stick to the TV, and then they are talking about our player. So that's a very good a feeling for everyone. Dalam pada itu, pengarah kejurulatihan negara Wong Chun Han yang dalam penerbangan balik ke tanah air turut berkongsi detik Zhejiang menjulang kejuaraan seluruh England. What's the feeling like guiding a player to an All England Championship? Of course, it's a great feeling, but also I think it is not a feeling that is just from myself. But I know that it is a great feeling that should be shared by the whole coaching team members and the staff of PM and also a great feeling that should be shared by all the Malaysians that have supported Zhejiang all the way throughout last week. Coach, masa match tu, at which point did you know that, or did you have the feeling yang Zhejiang will go all the way and win the title? I think the turning point came about in the third set when he was pulling away after exchanging the courts. Yeah, from there we can see that Victor giving up a little bit more, and that feeling of finally I think we are gonna get this. That's when I had that feeling. Coach, you never won the All England Championship as a player, but as a coaching director, as a coach, do you feel special as well? Yeah, it's the first one for myself, but it's not the first one for my main singles department's coaches. They have a taste of it with Dato' Lee Chong Wei earlier. So yeah. Sementara itu, juara seluruh England 4 kali Datuk Lee Chong Wei menegaskan satu elemen yang membolehkan Zhejiang tampil dengan aksi sebenar di seluruh England. Dan bukan satu pencapaian yang mengejutkan buat Chong Wei kerana dia sentiasa tahu kemampuan yang ada dalam diri penerus legasinya itu. Tak ada surprise lah. Because player memang ada naik turun and dia cakap sama saya memang dia tak dapat confident, kepala kosong, and this luar biasa lah. Tapi untuk saya memang player menang satu match, big match, ada satu tournament, memang dia confident lah. More important hari ni tengok dia main is very confident because dia menang Momota kan. And I think this is satu good starter untuk Zhejiang lah. Sekarang memang orang lebih fokus dia, this luar biasa lah. Memang orang memang fokus dia sebab menang All England. Tapi dia kena kerja keras lagi lah. Kerja keras, pasti confident diri sendiri permainan lah. Dia sekarang sudah tahu attacking, memang dia boleh dapat Maya point. Mungkin hari ni next shot dia dapat Maya point. Dia kena confident diri sendiri permainan lah. Because you tengok Thailand, dia tak tahu dia mau main attack ke, mau main defend, dia main slow. Dia tak confident diri sendiri tau. And saya cakap untuk dia sikit masa dia, ini tournament lah. Dia come back and this is satu good start for the Zhejiang lah. Untuk preparation akan datangnya competition lah, Malaysia Open, ada Olympics. Zhejiang juga tersenarai sebagai antara juara All England yang muda pada usia 22 tahun. Pada edisi 2003, Hafiz memenanginya pada usia 21 tahun. Pemain badminton paling muda pernah raih gelaran juara ini, Akbar, adalah Rudy Hartono pada tahun 1968 dan ketika itu baru sahaja berusia 18 tahun. Sangat muda ya. Okey. Tak lengkap rasanya review kita tentang kejayaan Zhejiang kalau kita tak tampilkan juara All England 2003 Hafiz Hashim di talian sekarang. Okey, halo Hafiz, Assalamualaikum, apa khabar? Okey, hai Hafiz. Khabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Okey, Dayan, silakan. Okey, saya nak tanya soalan yang pertama sebab tadi dah mention tentang usia yang muda ya Hafiz. So Zhejiang juara 2021, Hafiz pula 2003. Ketika itu Hafiz berusia 21 years old, Zhejiang sekarang 22 years old. Macam mana signifikannya menang All England ni untuk seorang pemain yang masih lagi muda? Bagi saya memang pada usia 20, 21, 22 tu memang satu
usia yang sudah matang lah untuk dalam sukan badminton ni, kerana yalah sebelum apa yang kita lihat sebelum Zizia memenangi perlawanan All England semalam, sebelum tu dia banyak mengalami kekalahan. So dekat situ bila dah banyak kalah tu dia belajarlah daripada kekalahan dan dekat situ mematangkan permainan dia lah. So bagi saya perlawanan semalam tu nampak menunjukkan kematangan dari segi permainan yang ditunjukkan oleh Zizia, dan dia dapat menguasai seluruh perlawanan menentang Victor Axelsen semalam. Okey, baik. Sebenarnya Hafiz dah menjawab sedikit soalan kedua saya ini. Tapi tak apa, final semalam Hafiz 30-29 di set pertama. Mencipta episod baru di seluruh England. Jadi mungkin Hafiz boleh kongsikan kegairan anda ketika menyaksikan kekentalan Zizia semalam. Memang saya rasa teruja lah sebab bila mengetahui Zizia melangkah ke final menentang Victor Axelsen, dan saya memang tunggu-tunggulah perlawanan tu. Kerana yalah bila saya tengok Zizia bermain di pentas final, so saya rasa dapat mengimbas kembali pada tahun 2003 saya beraksi di final juga. So saya rasa macam satu feeling yang berbeza berbanding dengan peminat-peminat badminton yang lain. Mungkin saya rasa extra excited kot sebab bila tengok Zizia beraksi di final, dan sudah tentu saya nak tengok dia menang. Kerana yalah bagi saya nak tengok pemain-pemain yang baru muncul sebagai juara, dan Zizia salah seorang pemain daripada mewakili Malaysia, dan sudah tentu saya nak tengok Zizia memenangi perlawanan semalam lah menentang Victor Axelsen. Okey, Hafiz, perlawanan semalam di antara Zizia dan juga Victor Axelsen ni memang nampak sangat penat. Kita sebagai penonton pun rasa penat. Tapi sebelum ini juga Zizia dia ada dengarlah kritikan, tomahan, ramai mengata tentang persembahan dia sebelum All England ni. So macam mana sebenarnya pentingnya kekuatan di atas court dan juga kekuatan mental? Macam mana sebenarnya kepentingan kedua-dua ni? Bagi saya semalam perlawanan dah berlangsung, kalau diikutkan memang sangat-sangat sengit lah. Kalau diikutkan, kalau kita tengok di set pertama pun sampai 30-29, dan di set kedua Victor menang 22-20, dan pada di set yang ketiga tu lebih kepada mental lah. Apa yang saya nampak memang dari segi kekuatan mental tu berpihak kepada Zizia, kerana dia masih mempunyai satu winning attitude untuk memenangi perlawanan tu. So saya lihat dia berjaya menguasai keseluruhan perlawanan di set yang ketiga, dan itu yang membuatkan dia dapat mengawas game tu dan membuatkan Victor tu menjadi lebih penat lah. So apa yang kita nampak, Victor dari segi fizikal dia pun penat, dan yang paling ketara sekali dari segi mental pun kita nampak dia dah very weak sangat lah. Kerana ketinggalan agak jauh, kerana kalau kita lihat game yang Zizia tunjukkan pada di set yang ketiga tu, memang dia masih mempunyai tenaga yang cukup untuk menandingi ataupun menguasai perlawanan melawan Victor Axelsen semalam. Okey, baik. Hafiz, sebelum saya tanya soalan ni, saya nak mohon maaf, jangan berkecil hati dengan soalan saya lepas ni. Bagaimana Zizia boleh belajar daripada apa yang dilalui oleh Hafiz? 2003 Hafiz menang All England, lepas tu prestasi menurun. Dan kalau boleh kita tak nak perkara yang sama berlaku kepada Zizia. Jadi mungkin Hafiz boleh berkongsikan kepada Zizia bagaimana untuk menguruskan kejayaan ini, bagaimana untuk kekalkan prestasi sebegini sehingga ke Olimpik 2024. Bagi saya untuk mengekalkan prestasi itu mungkin tidaklah begitu sukar, kerana jika kita menjaga condition, maksudnya tidak mengalami sebarang kecederaan, so saya rasa mungkin keadaan fizikal ataupun condition Zizia mungkin lebih bagus, dan ini yang kita risaukan kadang-kadang bila kita sudah menjadi seorang juara, sudah tentu kita tingkatkan mutu latihan kita, mungkin menambahkan lagi intensiti latihan, dan ini yang membuatkan
akan menjadi lebih intensity tu dan injury tu akan lebih tinggi lah risikonya. So saya harap Zijia dapat manage dia punya latihan dan prestasi dia untuk next tournament pun akan lebih meningkat, dan sudah tentu peminat-peminat badminton Malaysia ni ingin melihat Zijia memenangi kejohanan yang lebih besar seperti menjadi juara kejohanan dunia ataupun Olimpik. Okey, baik. Terima kasih Hafiz. Terima Satu kasih, lontaran Hafiz. pendapat yang sangat bernas. Terima kasih. Sama-sama. Okey, bye.